Adik-adik, mari kawan. Kita dengar satu cerita. Kisah kata dan raganya yang tinggal di pinggir kota. La 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 la. Kisah kata oh kata. La 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 la. Kisah kata oh kata. Yeay. Hihi. Assalamualaikum. Semua dah ada kat sini. Panjang, pendek. Ni kamu semua ni datang sini ni Tok Wah nak tanya. Kamu semua datang sini tadi ada minta izin dari mak bapak kamu semua tak? Dah lah Tok Wah. Mak saya dah benarkan saya ke sini. Bintik? Saya pun begitu. Selalunya sebelum pergi ke mana-mana saya akan bagi tahu mak saya dulu. Kamu pendek? Hai. Ibu saya memang dah benarkan. Saya dah beritahu awal-awal nak ke rumah Tok Wah. Saya pun sama Tok Wah. Bagus Juling. Kalau macam tu, macam mana dengan kamu Tumpuk? Senyap je Tok Wah tengok dari tadi. Mak saya tak ada. Dia ke pasar. Saya tunggu dia lama sangat. Dia masih tak balik-balik lagi. Jadi saya teruslah kemari. Lain kali jangan buat macam tu. Nanti risau mak kamu nanti. Baiklah Tok Wah. Lain kali saya tak buat macam ni lagi. Pesanan Tok Wah ya. Kemana pun kita pergi, kita harus sentiasa minta izin dari ibu bapa kita dahulu. Yelah, diorang jaga kita daripada kita kecil sampai kita besar ni. Jadi kita kenalah hormat, kita dengar cakap diorang, kita jaga hati diorang sebaik-baiknya. Faham? Faham Tok Wah? Saya selalu buat mak saya marah. Saya keluar bermain tapi pulang lewat. Mak pula pesan jangan main maghrib tapi saya degil. Saya selalu bantah cakap mak saya. Astaghfirullahalazim. Kamu ni bintik. Lah, kamu tu kan perempuan. Jadi kamu kenalah dengan nasihat mak kamu. Tak, bukan perempuan saja, laki pun semua kena dengan nasihat mak kamu. Mak ni, dia orang marah. Tapi sebenarnya dalam hati dia orang semua sayang sangat kat kamu. Betul. Saya setuju. Mak kita kan yang melahirkan kita. Saya setuju dengan Panjang. Hai. Tumpuk, awak ni diam saja. Selalunya awak yang bising. Yelah Tumpuk. Apa? Awak demam ke? Ya Tumpuk, kamu diam je kenapa? Taklah. Tiba-tiba saya teringat kat mak saya. Nanti awak balik jumpalah mak awak. Awak mintalah maaf. Kan senang. Nanti minta maaf ya. Kenapa Tumpuk? Macam ni lah. Kamu dengar cerita Tok Wah. Tok Wah nak cerita pada kamu. Pada kamu semua ni. Cerita ni tentang hidup namanya si Tanggang. Ceritalah Tok Wah. Saya tak sabar nak dengar ni. Yelah nak ceritalah ni. Allah. Cerita ni cerita yang dulu-dulu. Zaman dulu-dulu. Zaman TV tak ada lagi. Pada zaman tu ada 2 ekor katak yang tinggal di sebuah perkampungan nelayan di tepi sungai. 2 ekor katak ni nama si suami si Talang. Manakala nama si isterinya si Deruma. Jadi nama maknya Deruma. Dan nama bapaknya si Talang. Mak dengan bapak ni, 2 ekor katak ni, mereka ada seorang anak lelaki. Itu je anak lelaki yang diorang ada. Nama anak lelaki ni si Tanggang. Jadi
pada suatu hari, di depan rumah si Talang dan si Deruma ni, si Talang tengah sibuk menjahit pukatnya untuk menjala ikan. Manakala ibunya si Deruma sedang menganyam tiga mengkuang. Si Tanggang tengah lari-lari main-main kat depan tu. Budak lah katakan. Tanggang, sudahlah. Jangan bermain lagi. Pergi mandi. Nanti sudah gelap, susah. Baiklah Ibu. Tapi Apa dia, Tanggang? Tanggang nak makan pisang salai lah Ibu. Lepas mandi nanti. Baiklah. Ibu siapkan ya, nak. Ya Ibu. Jemput minum, bang. Di rumah? Mana si Tanggang? Tak nampak dari tadi. Oh, dia pergi membelah kayu api di rumah orang kaya. Dialah satu-satunya harapan kita. Ibu, ayah, Tanggang sudah pulang. Banyak kayu api yang kamu belah hari ni ya nak? Ya ayah, Tanggang dapat upah besar dari orang kaya. Oh, baguslah nak. Kerja bersungguh-sungguh ya. Kita ini orang susah. Ibu, ayah, Tanggang ada perkara nak diberitahu. Apa dia Tanggang? Katakanlah. Tadi, semasa pulang dari rumah orang kaya, Tanggang ternampak sebuah kapal besar berlabuh kat muara sungai. Tanggang pun naiklah ke kapal tu. Tanggang berjumpa dengan nakhoda kapal tu. Dia nak jadikan Tanggang anak kapalnya, ibu, ayah. Tanggang, kenapa tidak meminta pandangan ibu dan ayah dahulu? Tanggang nak tinggalkan ibu dan ayah yang dah tua nikah. Alah ibu ni, Tanggang nak bekerja, cari duit banyak-banyak untuk keluarga kita. Tanggang nak ibu dan ayah hidup senang. Sampai bila kita nak susah ibu? Orang asyik menghina sahaja keluarga kita. Jika itu niatmu Tanggang, pergilah. Ayah izinkan. Tanggang, jika kamu mahu membantu keluarga, ibu tidak menghalang. Walaupun ibu berat hati melepaskan kamu pergi, tapi sudah kemauanmu. Cuma ibu takut kamu lupa asal usulmu bila kamu sudah berpangkat dan berharta nanti. Sudahlah ibu, jangan fikir yang bukan-bukan. Tanggang sudah besar, sudah boleh hidup sendiri dan berfikir mana yang baik dan mana yang buruk. Usahlah ibu risaukan Tanggang. Baiklah nak, tapi kamu pulang ya. Jenguk ibu dan ayah di sini. Baiklah ibu, Tanggang bersiap sekarang ya. Tanggang berjanji akan pulang ke sini setelah Tanggang menjadi kaya. Mulai daripada hari ini, kamu semua telah diambil sebagai anak kapal di sini. Namaku Nakhoda Musai. Kalian harus memanggilku dengan gelaran seumpama itu. Sebagai nakhoda, berharap agar kamu semua bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Sungguh aku tak sangka. Si Tanggang ini rajin bekerja. Tak rugi aku mendapatkan dia sebagai anak kapal di sini. Rapat. Jangan malu, jangan segan, jangan malu. Mari rapat. Ubat litak kuat. Setelah sekian lama berlayar bersama kapal Nakhoda Musai yang berlabuh di setiap negeri, dari situ si Tanggang belajar selok-belok pengendalian kapal dagang dan kini Tanggang semakin bijak. Dengan keadaan itu, si Tanggang telah menjadi tumpuan dan perhatian Nakhoda Musai untuk dijadikan pembantu bagi menguruskan kapal dagang Nakhoda Musai. Tanggang, kamu sudah kuanggap seperti anakku sendiri, Tanggang. Terima kasih, Nakhoda. Badanku sudah lemah
dan tak berdaya lagi, Tanggang. Aku amanahkan kamu untuk meneruskan perniagaan ini, Tanggang. Nakhoda jangan berkata begitu. Nakhoda, bertahanlah. Janganlah dikhawatirkan akan perniagaan Nakhoda. Akan saya uruskan dengan sebaik yang boleh. Mulai hari ini, akan ku isytiharkan kamu sebagai anak angkatku bagi mengendalikan perniagaanku ini. Baiklah Nakhoda. Ayahanda, Tanggang anakku. Ayahanda sudah tak berdaya. Dan ayahanda rasakan sudah sampai masanya untuk ayahanda pergi, nak. Ayahanda, jangan cakap begitu. Sedih sungguh anak anda mendengarnya. Tanggang, ayahanda amanahkan kamu untuk meneruskan segala hasil titik peluh ayahanda ini, nak. Ayahanda begitu bangga dengan dirimu, nak. Ayahanda mendengar pujian demi pujian yang diberikan pada kamu, nak. Anak anda hanya menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan pada anak anda. Baiklah, anak anda. Jika begitu, anak anda teruskan ayat. Ayahanda, ayahanda, bangun ayahanda. Ayahanda, anak anda akan pegang janji dan amanah ayahanda. Fadal yang ana wa apa wajib. Kejar, tangkap. Ya, Fadal. Ana mau pergi mana? Boleh hamba tumpang bertanya, siapakah gerangan orang kaya yang bernama Nakhoda Tanggang? Ya, hamba. Ada apa yang boleh hamba bantu? Nakhoda Tanggang yang bijaksana. Sultan Qaboos memberi perutusan supaya mengundang Nakhoda ke istana pada esok hari. Undangan dari Sultan Qaboos? Iya, Nakhoda. Diharap Nakhoda tidak menghampakan permintaan Sultan. Baiklah, hamba menerima undangan dengan besar hati. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Hamba Nakhoda Tanggang datang menghadap. Silakan duduk, Nakhoda Tanggang. Ampun tuanku. Inikah Nakhoda Tanggang? Masih muda, gagah perkasa, lagi bijaksana orangnya. Ampun tuanku. Patik hanya insan biasa tuanku. Pujian-pujian serupa itu terlalu tinggi buat hamba tuanku. Ampun tuanku. Tidak mengapa wahai orang muda. Beta suka bertemu denganmu, Tanggang. Bagaimana perniagaanmu di negara Beta? Ayahanda. Wahai putriku yang cantik jelita, ayahanda perkenalkan kepada ananda, Nakhoda Tanggang yang gagah lagi bijaksana. Inikah gerangan Tanggang yang termasyhur ke serata dunia, ayahanda? Ya, putriku. Anak-anak minta diri dulu untuk ke taman bersama dayang-dayang lah, ayahanda. Baiklah putriku yang jelita. Pergilah bersama dayangmu. Tanggang, itu putri Beta. Dialah satu-satunya waris Beta. Jelita sungguh putri tuanku. Berbalik pada pertanyaan tuanku. Perniagaan patik di sini sungguh baik tuanku. Ramai pedagang dan sentri yang berurusan dengan tuan hamba. Baguslah kalau begitu. Tanggang, adakah kamu sudah dimiliki siapa? Maksud tuanku, patik kurang faham. Beta amat berbesar hati jika menjodohkan kamu dengan putri Beta. Jika itu kata tuanku, patik ini tidak lagi dimiliki sesiapa. Patik sudah tertarik melihat putri tuanku sejak bertemu tadi. Walaupun hanya sebentar tuanku. Ampun tuanku. Jika begitu, Beta akan meraihkan perkahwinan antara kamu dan putriku seberapa yang segera. Ampun tuanku.
Dindaku yang sangat jelita. Janganlah kata begitu. Malulah Adinda. Dah memang jelita. Kanda bukan buat cerita. Masa kecil-kecil dahulu, Adinda selalu bermain di tepi sana, Kanda. Permainan istana. Sungguh seronok tahu ke Kanda? Tak terkata, Dinda. Ke serata dunia Kanda dibawa oleh ayahanda Kanda. Ke negeri Cina, benua India, Arab, Kuala Selangor, Kuala Lipis dan banyak lagi lah. Dayang-dayang selalu ikut serta menemani Adinda, tahu Kanda? Ayahanda Kanda pula mengupah hampir 10 hamba suruhan untuk menjaga Kanda. Sayangkan anak lah katakan. Bertuah sungguh Adinda bersuamikan Kanda. Sebelum terlupa, esok lusa Kanda akan berangkat belayar. Dinda ikut ya Kanda? Dinda tahan ke belayar. Dinda tak mabuk laut? Tidaklah. Mabuk cinta pada Kanda? Iyalah. Iya ke Dinda? Wah, gadang-gadang kapal ni. Pak Talang! Pak Talang! Pak Talang! Di rumah. Anak kita Tanggang sudah pulang. Marilah kita pergi tengok. Ya ke bang? Saya juga rindu kat si Tanggang. Mari kita ke sana bang. Siapa kamu berdua ni? Pengemis tak dibenarkan naik. Kami berdua bukan pengemis. Iya, nahoda kapal ini anak kami. Anak kamu? Nahoda Tanggang? Kamu ni jangan main cakap saja. Nahoda Tanggang orang yang terkenal dan kaya. Siapakah kedua-dua orang tua ini? Mereka mengaku sebagai ibu bapa kandung Datuk. Kanda? Betulkah mereka berdua ni ibu bapa Kanda? Oh, tidak. Kanda tidak mempunyai ibu bapa lagi. Mereka berdua ni bukan ibu bapa Kanda. Lega Adinda mendengarnya, Kanda. Sudahlah kotor. Berbau busuk pula tu. Pengawal, jangan benarkan kedua-dua pengemis ini naik ke kapal. Mari, Dinda. Oh, anakku Tanggang. Ini ibu, nak. Ibu. Ibu bawakan pisang salai kegemaranmu, nak. Pergi. Aku kata pergi. Pergi kau dari sini. Tanggang, sampai hati kamu nak. Ini balasan kamu pada ayah dan ibumu. Mari di rumah, kita pulang. Cis, perempuan tuar. Ngemis tak sedarkan diri. Cis, pergi kau dari sini perempuan tua. Oh, Tuhanku. Tunjukkanlah pada si Tanggang bahawa akulah ibu kandungnya yang telah melahirkannya, yang menyusukannya, menyuapkan makanan dan membesarkannya. Sesungguhnya perbuatannya kepada diriku tidak akan dapat aku ampunkan lagi. Tanggang mengaku. Tanggang anak ibu. Ampunkanlah Tanggang ibu. Ibu, Tanggang berdosa ibu. Ampunkanlah Tanggang ibu. Ibu, Tangganglah anak ibu. Ampunkanlah Tanggang ibu. Ibu, ampunkan Tanggang ibu. Ampunkan Tanggang ibu.
Tanggang mengaku. Tanggang anak ibu. Ampunkanlah Tanggang ibu. Ibu! Panjang, pendek, bintik, tumpuk, juling. Macam mana? Ish, takutlah saya Tok Wah. Saya takkan lawan cakap mak saya lagi. Nanti jadi batu. Macam si Tanggang. Iyalah Tok Wah. Saya teringatkan mak saya. Tok Wah, saya ingat saya nak balik lah minta maaf pada mak saya. Mesti mak saya risaukan saya. Bagus. Kamu pendek. Kamu kenapa senyap je? Bila pulang nanti, saya nak minta maaf pada ibu saya, Tok Wah. Saya tak nak jadi anak dahaka. Saya sedih lah sampai hati si Tanggang buat begitu pada mak dan ayahnya. Baguslah kalau kamu semua dah sedar. Tok Wah harap kamu ambil cerita ni jadi iktibar, jadi pengajaran kepada kita. Ingat, jasa ibu ni sangat besar. Kita jangan melawan cakap ibu. Dan ingat semua, syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Ingat ya. Baiklah Tok Wah. Saya minta diri dulu ya.